Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ada'ahunna fi safarin wala hadar. Rak'atay ad-duha wa sawmi thalathati ayyam min asy-syahri wa alla anam illa ala witr." Atau kama qal, hadis sahih riwayat Abu Daud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata, kekasih aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan pada aku, jangan kamu tinggal 3 perkara ini. Abu Hurairah, tuan-tuan, kita dah cerita dah siapa Abu Hurairah ni di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Bateh. Kita dah cerita dah siapa Abu Hurairah ni. Kalau kita dengar balik cerita siapa Abu Hurairah ni, Masya Allah, kita tahu pasal apa dia. Bila Nabi pesan apa-apa, dia genggam, dia tak lepas dah. Kata Abu Hurairah ni, dia kata, kekasih aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan dekat aku 3 benda. Wala ada'ahunna fi safar wala hadar. 3 benda ni aku tidak akan tinggal, sama ada aku duduk ada rumah ataupun aku musafir. Dia kata, 3 benda yang Nabi pesan suruh aku buat ni, aku tidak akan tinggal. Tak kira aku duduk ada di rumah ke ataupun aku pergi musafir ke mana-mana, aku tak kira. Tapi 3 benda ni aku tentu akan buat. Tuan-tuan tengok yang kata sahabat Nabi. 1, raka'atai ad-duha, sembahyang duha 2 rakaat. Ramai orang tanya, teks saya dia berkata, Ustaz, sembahyang duha ni betul-betul berapa rakaat? Betul-betul berapa rakaat? Hampa betul 2 tu pun cukup dah. Kan? Tapi betul-betulnya boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 12. Dan ada pendapat kata tidak ada limit. Pendapat yang masyhur 8. Dia lagu tu. Kita boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 6, tapi rakaatain, summa rakaatain, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Rasa macam ada time, rasa macam kita ada kenderaan, ada tenaga, lagi 2. Lagi 2. Niat sama, niat sembahyang duha. Yang masyhur kata 8. Tapi ada hadis kata Nabi buat sampai 12. Ada sebahagian ulama kata tidak ada limit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Abu Hurairah yang hebat ini. Nabi kata apa? 2 saja buat. 2 saja buat. Wasaum salasati ayyam minasy-syahri. Nabi pesan yang kedua, dalam sebulan ambil 3 hari puasa sunat. Ni dah masuk 1 Rejab. Lepas Rejab Syaban, lepas tu cerita dia kena puasa. Rejab dengan Syaban ni kalau kita boleh start ambil 3 hari dulu, cukup baik. Malam ni dah masuk 1 Rejab. Ni dalam Rejab ni 3 hari ambil. Ambil mana-mana Isnin, ambil mana-mana Khamis, 3 hari. Ataupun ambil Ayyamul Bid, 3 hari tengah bulan. 3 hari di tengah bulan. Untuk dijadikan puasa sunat dalam sebulan 3 hari. Boleh buat dah. Bagi orang yang tidak pernah buat, boleh buat dah. Pasal apa? Pasal kita nak tunggu Ramadan nak main esok ni. Kita warm up dulu. Bulan Rejab kita buat 3, bulan Syaban kita buat 3. Dan itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan yang ketiga, wa an la anam illa ala witrin. Nabi pesan supaya kok mana pun sebelum tidur witir dulu. Kok mana pun sebelum tidur witir dulu. Pasal apa? Pasal Nabi tahu dah. Nabi kata je pesan dekat Abu Hurairah. Tapi sebenarnya dia pesan dekat Abu Hasan. Dia pesan dekat Abu macam-macam Abu ada dalam masyarakat kita ni. Nabi tahu dah. Yang ni semua gempang saja lebih. Semua kepiah longgang. Gempang saja lebih. Amalan tak tahu mana. Gempang lebih.
Maka Nabi SAW pesan, sebelum tidur, witir siap-siap. Pasal apa? Pasal jenis kepiah longgang ni, kalau dia kata nanti saat nak bangkit pukul 4.30, dia bangkit-bangkit tu subuh lah. Tak ada lah. Jadi daripada terlepas langsung, buat sebelum tidur. Nak cantik daripada, lepas sembahyang Isya, witir 1 rakaat dulu cukup. Ada tu kalau dah saya buat, saat kalau kita bangkit saat lagi pukul 4.30, pukul 5.30 kita bangkit sebelum subuh, boleh tak boleh buat tahajud? Boleh. Tak ada masalah. Bukan mereka kata witir ni dah kunci dah. Kunci pun pedai ayam kunci, bukan tahu? Tak tahu. Duduk cari nak bagi tak buat lagi, lepas tu tak buat tu. Buat dulu. Siapa ni yang suruh buat sebelum tidur ni? Siapa dia? Nabi SAW. Hadis ni sahih ke tak ni? Hadis ini hadis sahih riwayat Abu Daud. Jadi menyedari diri kita ni lebih kepiah longgang, jadi kita lepas sembahyang Isya buat siap-siap. Ditakdirkan bangkit saat lagi pukul 4.30, pukul 5 tahajud 2 rakaat. Lepas itu tunggu sembahyang subuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sekiranya orang yang dah buat witir tak boleh buat dah tahajud, tuan-tuan, tu imam-imam hebat di Mekah tu. Syekh Shuraim, Syekh Abdul Rahman Sudais, Dr. Ayub, imam besar Masjid Nabawi, tu semua mereka pimpin sembahyang tarawih, mereka pimpin. Dan tarawih mereka berakhir dengan witir. Adakah Shuraim tak bangkit buat tahajud dalam bulan Ramadan? Adakah Abdul Rahman Sudais tak bangkit buat tahajud dalam bulan Ramadan? Pasal dia dah tahajud, pasal dia dah witir dah lepas tarawih tadi. Dah. Jadi mereka buat witir awal tu salah ke tak salah? Tak salah. Siapa kata tak salah? Nabi kata di dalam hadis ni. Kecuali kalau sekiranya kita rasa kita kuat sungguh. Kita kuat sungguh. Kita simpan. Dan kita buat witir bila kita bangkit pukul 4.30 saat lagi. Itu lebih afdal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Nabi SAW pesan dekat kita dengan bermacam-macam pesanan. Pengajaran dia tuan-tuan, yang pertama, kita tak akan mampu nak tahan kepanasan api neraka. Itu satu. Sembanglah kuat macam mana pun atas dunia ni, kita tak akan mampu nak tahan panas api neraka. Atas dunia ni jangan kira tuan-tuan, sembang ni mereka kata gunung jerai bergegang. Kalau dengar kita sembang ni, bergegang gunung jerai ni. Sakit gigi, pi di bangku klinik gigi. Doktor baru tepuh sikit, sembang kuat. Ni apa ni, tak cabut lagi. Doktor kata baru katok nak tengok gigi mana sakit. Baru katok dah, cekak ni, tak kira ni kuat ni. Cekak biji mata berkaca, terbit yang mata. Yang misal bertangkuk sembang kuat ni. Kalau cabut gigi pun sakit, jangan sembang tentang api neraka. Yang kedua, jauhilah neraka dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang boleh menyeret kita ke neraka. Yang kedua, jauhilah neraka dengan menjauhi apa-apa perbuatan yang boleh menyebabkan kita masuk neraka. Yang ketiga, cuba sedaya upaya untuk buat seberapa banyak kebaikan. Sedaya upaya, all out. Cuba buat benda baik sebanyak-banyaknya. Yang keempat, kalau tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Kalau tak boleh nak buat semua, tak boleh nak buat qabliyah zuhur 4 rakaat, janganlah 2 rakaat pun tak buat. Yang kelima, doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah permudahkan dan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk buat kebaikan. Minta Tuhan tolong kita. Tolong bagi kita ada kekuatan nak buat benda-benda baik.